Kita akan bermula dengan penilaian amali, kemudian PKT, soalan amali dan PPV, personal penilaian dan verifikasi. Ya, saya cuba habiskan sehingga sebelum pukul 4. Di akhir sesi sama seperti semalam, 30 minit untuk ujian objektif. Saya akan bagi link untuk menjawab soalan. Okey. Markah soalan 20, markah lulus 12. Jadi daripada 20 tu 12 kena betul lah untuk lulus. Itu markah minimum. Okey. Dan kita akan ada break beberapa sesi sekejap lah, ya, dan rehat tengah hari. Okey. Okay, kita akan mulakan dengan penilaian amali. Tetapi sebelum tu, untuk sesi yang hari pertama, perkara yang penting saya recap sikitlah, ya, untuk semua. Okey, syarat untuk permohonan PPT. Apa syarat permohonan PPT? Siapa boleh bagi tahu? Peserta? Berumur Di sesi 17 semalam. tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Okey, itu syarat umum. Okey, syarat permohonan? Mesti mempunyai NOS. Ya. Apa dia? Syarat permohonan PPT. Bidang, mesti bidang ada dalam NOS lah yang dimohon. Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman. 10 tahun pengalaman. Lagi? Jawapan, saya belum dapat jawapan yang saya nak. Syarat permohonan PPT. Kalau ada calon nak kata dia nak mohon SKM melalui kaedah PPT, apa perkara pertama yang kita PP lah akan Perkara tanya? pertama ialah layak dengan SKM 3, mempunyai PPT, mempunyai PPD, mempunyai PPM. SKM 3 ada PPL. Dan, Ini untuk mohon SKM melalui kaedah PPT, ya? Ya, Syarat satu, melebihi 10 tahun pengalaman bekerja. 10 tahun pengalaman bekerja. Itu jawapan yang tadi. 3 tahun pengalaman bekerja. 3 tahun. Apa? 3 tahun pengalaman bekerja. Ya. Oh, okey. Untuk ambil SKM Okey. 3. Itu untuk SKM Ambil 3. SKM 3. SKM Okey, 3. syarat untuk memohon Negara PPT satu saja, iaitu tempoh pengalaman bekerja. Ya, tahap 1 berapa tahun? 1 Perlu tahun. pun, 1 tak ada tahun, tak perlu. 1 tahun. Ya. 1 tahun. Tahap 1 setahun. Tahap 2 2 tahun. 2 tahun. tahap 2 2 tahun. Tahap 3 3 3 tahun. tahun. 3 tahun. Tahap 4 5 tahun. 5 tahun. Tahap 5 7 tahun. 10 tahun. ya, 7 tahun. 7 tahun. Ya. Itu saja yang unit pendaftaran akan semak. Selepas untuk meluluskan permohonan, kita tengok calon ni mohon bidang apa, tahap berapa. Okey, dia mohon tahap 3. Kita akan tengok berapa lama dia dah bekerja dalam bidang. Kalau 3 tahun kena lebih daripada, kalau tahap 3 kena 3 tahun ke atas lah. Ya, kalau tahap 4 dia kena ada SKM yang terendah, iaitu tahap 3 dan 5 tahun pengalaman bekerja. Okey, yang 10 tahun pengalaman bekerja itu adalah untuk mohon sebagai PPPT. Itu yang akhir sesi ini nanti, pelantikan PPV, panel pentauliahan dan verifikasi. Itu salah satu syarat dia
10 tahun pengalaman bekerja dalam bidang. Tetapi untuk memohon SKM melalui kaedah PPT, cara dia adalah tempoh pengalaman bekerja dalam bidang mengikut tahap yang dia mohon lah. Ya. Okey, itu syarat permohonan PPT. Bila ada yang bila ada calon ataupun individu yang bagi tahu nak dapatkan SKM melalui kaedah PPT, kita akan tanya bidang apa dan berapa lama, berapa tahun pengalaman dalam bidang tersebut. Ya, itu syarat utama PPT. Okey, lepas tu bayaran. Berapa bayaran untuk PPT? Untuk mohon SKM melalui kaedah PPT. Tahap 300. 300. 300. 300. 4, 5, 600. 600 kan sekarang? Lah 600. 300 atau 500? Tahap 300. DKM 500. 600. 6. Single tier 300. Tahap Single tier 1, 2 dan 3. SKM ya. SKM 300 tak 300. berubah. Yang berubah hanya kadar 4, 5. untuk pekerja asing kita doublekan kepada 600. Hanya untuk pekerja foreigner lah, untuk bukan warga negara, bukan warga negara 600. Kalau sebelum ni harga dia sama 300 semua. Tapi untuk kadar baru untuk SKM 300 untuk warga negara, 600 bukan untuk yang bukan warga negara. Untuk DKM dan DLKM, untuk warga negara 500, untuk bukan warga negara 1,000. Ya, itu untuk DKM dan DLKM. Ini saya confirmkan balik nanti. Ya, tapi 300 kepada 500 untuk DLKM dan DKM. Untuk bukan warga negara 1,000. Ya, itu harga kadar fee dan charge yang bermula Julai tahun inilah, Julai 2023. Okey, dan kadar bayaran itu baru untuk permohonan sahaja. Untuk kadar bayaran PP dan PPL juga berubahlah. Ya, bila harga permohonan yuran dah berubah, bayaran untuk PP dan PPL juga berubah. Itu kita akan tengok pada akhir sesi inilah, ya, di bahagian tuntutan. Okey, itu untuk bayaran. Kemudian kaedah penilaian. Kaedah penilaian untuk PPT ada berapa? Ada 2. 2. 1 Portfolio dan juga 1 amali. 1 penilaian portfolio, 1 penilaian amali. Ya. Okey, penilaian portfolio boleh buat di mana? Kalau calon memilih penilaian portfolio, Pusat di mana Batavia. dia boleh buat? PB, Ya. PPT. PB, PPT. PB, PPT, ya. Lagi. PB, PPT salah satu tempat. Dan lagi satu untuk portfolio di mana-mana sahaja. Ya, di mana-mana sahaja. Kalau dia tak buat melalui PB, dia buat direct dengan JPK, tidak ada tempat yang spesifik ditetapkan. Dia boleh buat di mana-mana dan pertemuan dengan PP juga di mana-mana yang bersesuaian lah. Tempat kerja, selalunya di tempat kerja lah. Ya. Okey, penilaian amali. Di mana nak buat penilaian amali? PPA, PPT. PPA, PPT, 1. Satu lagi. PB, PPT. PPA, PPT. PB, PPT. Ya. Pusat Bertauliah PPT dan Pusat Penilaian Amali PPT. 2 tempat ini yang boleh dijalankan penilaian amali. Sebab penilaian amali dia memerlukan
dia memerlukan tempat, dia memerlukan peralatan, dia memerlukan hand tool semualah. Jadi dia kena ada tempat. Kalau portfolio dia tak memerlukan peralatan, dia tidak memerlukan mesin, bahan guna habis apa semua. Jadi portfolio boleh buat sendiri, boleh buat di mana-mana. Perjumpaan dengan PP pun mengikut kesesuaian PP dan calon. Tapi penilaian amali kena ada tempat. Ya, tempat itu adalah di pusat penilaian amali dan pusat penilaian pusat bertauliah Betul PPT. PPT. Okey. Okey, itu untuk kaedah penilaian. Ada penilaian portfolio semalam telah diterangkan. Apa beza penilaian persijilan? Apa beza persijilan secara single tier dan persijilan mengikut tahap? Single tier terus kepada tahap tertinggi. Kalau sekiranya contohnya level 4, dia akan buat 1, 2, 3, 4. Kalau multi tier setiap tahap lah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Ya. Ya. Single tier dia adalah beberapa tahap dalam satu permohonan. Okay, itu single tier. Jadi satu permohonan, satu sijil. Kalau dalam satu permohonan ada 2 tahap atau 3 tahap, sijil dia tetap satu, iaitu tahap yang tertinggi. Kalau multi tier dia adalah satu permohonan, satu tahap. Ya, satu permohonan, satu tahap. Jadi setiap tahap tu ada sijil. Okey. Okey, itu single tier dan multi tier. Ada yang sebut multi tier, ada yang sebut mengikut tahap. Maksud dia adalah sama. Okey, untuk hari ini, okey, penilaian amali. Semalam penilaian portfolio telah selesai. Pembangunan portfolio, ingat ya, ada bukti kukuh, bukti sederhana. Faham ya tentang bukti-bukti? Bukti kukuh, bukti sederhana. Apa itu bukti kukuh? Bukti yang tidak boleh disangkal. Bukti yang Bukti kukuh. sederhana? Bukti yang memerlukan bukti sokongan lah. Ya, okey, betul. Bukti kukuh ada bukti yang tidak boleh dipertikaikan lah. Contohnya, bagi saya satu contoh bukti kukuh. Sijil penyertaan yang Sijil penyertaan dan lesen-lesen lah. Ya, contoh antaranya lesen daripada ST, Suruhanjaya Tenaga yang mengeluarkan sijil PW, judgement, ya. Okey. Dan juga bukti sederhana. Okey, kemudian untuk penilaian amali. Kita sambung pada penilaian amali, sekiranya calon dia boleh memilih nak buat penilaian portfolio atau penilaian amali. Sekiranya calon memilih penilaian amali, calon semasa permohonan, calon kena pilih pusat di mana dia nak buat penilaian amali tersebut. Ya, sama ada di PPA atau di pusat bertauliah PPT. Okay. Jadi penilaian amali ni berbeza dengan portfolio. Dia adalah satu kaedah penilaian yang meliputi elemen kemahiran, pengetahuan dan sikap, keselamatan, persekitaran mengikut keperluan NOS yang dipohon. Ya. Untuk penilaian amali tidak perlu pembangunan portfolio. Ya, dan tempoh masa penilaian tidak melebihi 8 jam. Biasa soalan yang penilaian amali, soalan amali yang dibangunkan tempoh masa dia 3 hingga 5 jam. Ya. Belum jumpa lagi soalan yang melebihi 8 jam. Okey. Kemudian melibatkan verifikasi PPL, PPT sahaja. Untuk penilaian amali, PP, PPT tidak terlibat. Ya, hanya calon dan PPL sahaja. Semasa penilaian amali tu, calon yang perlu ada di lokasi, calon, PPL dan penyelaras pusat, sama ada PB atau PPA. Ya, PP tidak terlibat dalam
penilaian amali. Macam PP hanya terlibat pada sesi penilaian portfolio sahaja. Ya, jadi dekat situ kita boleh mengurangkan masalah yang berkaitan dengan penilaian PP lah, penilaian portfolio. Sebab penilaian portfolio dia sangat subjektif dan sangat bergantung kepada PP. Ya, ada PP yang lenient, ada PP yang sangat straight. Ya, tapi untuk amali dia bergantung kepada calon. Ya, portfolio dia bergantung kepada PP, amali dia betul-betul bergantung kepada prestasi calon. Kalau calon terampil amali, terampil lah. Kalau tak terampil amali, tak terampil. Okey. Kemudian PP hanya terlibat semasa pembangunan LPKT sahaja. Ya. Ini hanya untuk DKM dan DLKM. Sebab DKM, diploma dan diploma lanjutan, calon perlu membangunkan laporan projek yang kita panggil LPKT, laporan penilaian keterampilan terdahulu. Jadi untuk membangunkan LPKT ini, calon perlu ada guide yang iaitu pegawai penilai PPT. Ya. Dan semasa verifikasi yang akan menilai PPL PPT. Jadi untuk DKM dan DLKM, PP dan PPL akan dilantik, akan terlibat. Tetapi PP hanya untuk untuk membantu calon membangunkan LPKT sahaja. Ya. Kalau calon memilih penilaian amali semasa memohon diploma, masa buat amali tu tidak ada pegawai penilai. Tetapi untuk pembangunan LPKT, kita akan lantik pegawai penilai PPT. Ya. Kemudian penilaian amali seperti yang saya sebut tadi dilaksanakan di PB, PPT dan PPA, PPT sahaja secara persijilan mengikut tahap dan modular. Maksudnya untuk penilaian amali tidak boleh dibuat secara single tier. Kena buat secara mengikut tahap satu persatu. Kalau calon mohon lebih daripada satu tahap lah. Ya, contoh mohon tahap 3 dan 4 ataupun tahap 2 dan 3, jadi akan ada 2 penilaian amali, tahap 2 dan kemudian tahap 3. Okey, dan dalam masa yang sama calon juga boleh memohon secara modular dan memilih penilaian amali. Modular ni sekarang kita panggil sebagai micro-C, micro credential. Bila disebut micro credential tu maksudnya persijilan secara modular. Ya, by CU, mengikut CU ataupun WA, work activities. Okey, itu penilaian amali. Ada soalan tak berkenaan dengan penilaian amali? Puan, saya nak tanya tadi, okey, kalau untuk seorang calon tu, dia ada apa-apa SKM, tapi dia nak terus, dia ada pengalaman melebihi 3 tahun dalam bidang berkenaan dan dia terus nak ambil tahap 3 secara portfolio PPT. So macam mana tu? Boleh ke ataupun dia kena bangunkan juga 3 portfolio, tahap 1, 2, 3 atau 2 dengan 3? Dia kena bangunkan, dia kena memohon SKM bermula daripada tahap terendah, tengok kepada NOS. Ini syarat persijilan kemahiran Malaysia. Tak kiralah melalui PPT, Pusat Bertauliah ataupun SLDN. Semua tertakluk kepada syarat yang sama, iaitu calon tak boleh jump kepada mana-mana tahap. Dia kena bermula dari tahap terendah mengikut NOS. Kalau NOS tu bermula tahap 1, dia kena start dengan tahap 1. Walaupun dia dah ada 10-20 tahun pengalaman dalam bidang masakan contohnya. Bidang masakan dia bermula dengan tahap 2. Okey, chef ni dia nak mohon sampai tahap 5.
sebab dia di hotel 5 star dah dalam 22 tahun. Okay, jadi bila dia nak dapatkan DLKM, dia kena bermula dengan tahap terendah juga. Tahap 2, 3, 4 dan 5. Dia boleh mohon satu-satu ataupun dia boleh mohon 4 serentak. Tapi dia tetap kena bermula dengan tahap terendah bergantung kepada daftar NOS. Okey Puan, Okey. maksudnya tempoh dia boleh mohon serentak dan tempoh dalam 3 bulan tu dia boleh siap untuk katalah dia minta 2 tahap. 2 tahap tu boleh siap dalam masa yang 3 bulan tu lah. Masa kita bagi itu saja, 3 bulan, 6 bulan. Kalau dia mohon 2 dan 3, 3 bulan saja, 3 bulan sajalah. Kalau dia mohon 3 dan 4, 6 bulan. Kita tengok tahap tertinggi dia, diploma, 6 bulan. Walaupun dia mohon 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, kita tetap bagi 6 bulan. Okey, baik. Ya. Bila dah tahu kata terampil kan, dalam MySpike tu tulis terampil kan, berapa lama kita boleh dapat sijil? Okey, bila verifikasi terampil, kita ada borang pink tu, saya tak pasti masih ada lagi atau tidak borang pink tu, kita dah hantar kepada JPK dan yang menghantar ni PPL. PPL kadang-kadang dia menyimpan. Dia simpan, kumpul dulu baru dia hantar JPK. Itu yang antara faktor yang melambatkan lah. Okay, kalau kita keluarkan faktor tu, borang pink sampai ke JPK, borang tu akan dikemas gini, pegawai DOPPT dalam MySpike dan kemudian diserahkan kepada unit sijil. Unit sijil dia akan bentangkan dalam mesyuarat yang diadakan pada minggu terakhir setiap bulan. Ya, dan dokumen tu perlu dihantar ke unit sijil pada minggu ketiga lah. Pada minggu ketiga baru dia dapat masuk pada minggu yang keempat tu. Kalau unit PPT hantar ke unit sijil minggu keempat memang tak sempat lah dia nak bawa masuk mesyuarat, dibawa ke bulan hadapan. Ya. Kalau sempat bawa masuk mesyuarat, selepas habis mesyuarat dalam 1 hari atau 2 hari, unit sijil dah update dalam sistem dia, status dia persijilan. Kalau belum masuk mesyuarat, dalam proses persijilan, maksudnya belum masuk mesyuarat tapi dah terampil, belum masuk mesyuarat, status dia adalah dalam proses persijilan. Kalau dah bawa masuk mesyuarat, telah diendoskan, status dia akan berubah kepada persijilan. Okay, selepas status tu bertukar kepada persijilan, calon boleh cetak surat pengesahan persijilan. Sementara nak tunggu sijil tu tak dapat lagi, boleh cetak, nak perlukan bukti, boleh cetak surat pengesahan persijilan tu. Ya, kalau status belum masuk mesyuarat, surat tu belum boleh dikeluarkan. Dan bila dah lulus mesyuarat, dalam sebulan gitulah untuk dia cetak dan post. Okey. Okey Puan, kalau macam kita perlu rujuk dengan siapa ya? Kalau macam contoh saya punya status terampil tu dah agak lama. Dah 2 bulan. Dekat 2 bulan hampir. dekat hampir 2 Kalau bulan. status dia dalam proses persijilan terampil, okey, PPL dah letak terampil. Unit DOPPT dia akan tukar, dia akan update dalam sistem borang pink telah diterima, dan status tu akan bertukar kepada dalam proses persijilan. Kalau dalam proses persijilan, kena tanya DO yang melantik PP ataupun DO yang membuat penugasan kepada calon tu lah. Mana nak tahu siapa PO dah? Kalau status dia masih terampil ataupun status dia terampil saja, maksudnya borang pink tu belum sampai ke JPK tu. Dah 2 bulan. Dia tulis terampil saja. Tak sampai ke JPK ataupun DO tak terima borang pink tu lagi. Kita punya status. Kalau terampil, masih terampil,
dia DO tu tak update, sama ada dah sampai kepada DO tak update dalam sistem ataupun belum sampai ke DO. Kalau DO dah update, dia akan tukar kepada dalam proses persijilan. Dia dekat sekarang ni dia dekat bahagian verifikasi keputusan terampil itu sahaja. Di situ saja. Maksudnya kena Lama tanya juga DO, dah kalau dia. DO kata tak ada DO tu borang pink, siapa, maksudnya Puan? PPL tak serahkan lagi borang pink. Macam mana kita nak tahu DO tu? Saya tak pernah dengar perkataan DO Tanya ni. PPL dia dah bagi borang pink ke JPK belum? Kalau dia Kita kata belum. dah Okey, bagi, baik. kena tanya DO yang buat penugasan tu lah. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Okey. Okey, ni untuk amali, ada soalan berkaitan amali lagi? Okey, ini komponen penilaian amali. Ya, dalam penilaian amali dia ada dua komponen. Ingat ya, dia ada dua komponen. Satu, penilaian prestasi. Ini yang utamalah. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan, iaitu sesi soal jawab. Dia bukan bertulis. Tapi sesi soal jawab. Okey. Kalau permohonan mengikut tahap, setiap tahap lah. Kalau permohonan micro-credential ni adalah modular. Juga setiap CU. Okay. Dan penilaian pengetahuan ni boleh dibuat sebelum penilaian prestasi, semasa penilaian prestasi ataupun selepas penilaian prestasi. Penilaian pengetahuan ni soalan dia telah disediakan. Ada 10 soalan. Dan 10 soalan ni akan ditanya oleh PPL kepada calon. Ya, kena jawab 8 sekurang-kurangnya 8 betul. Ya. Kalau dia tak ada soalan spare, dia ada 10 tu saja soalan dan PPL akan tanya. Okey, itu penilaian amali. Dia ada penilaian prestasi, dia ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sesi soal jawab. Okey, dan biasanya amalan yang banyak dibuat oleh PPL, dia akan buat sesi soal jawab ni selepas penilaian prestasi. Selepas katakan buat baju, dibagi masa 4 jam. Lepas 4 jam tu, PPL akan interview sesi soal jawab dengan calon seorang one by one lah. Okey. Okey. Ada soalan, penilaian prestasi, penilaian pengetahuan. Okey. Markah minimum untuk lulus adalah 60%. Okey, markah minimum untuk lulus adalah 60%. Okey, kedua-dua komponen tadi, penilaian prestasi dan penilaian pengetahuan, peratus pembahagian dia, weightage dia, prestasi 80, pengetahuan 20. Ya, dia banyak pada prestasi. Ini yang paling penting. Ya, amali. Jadi 80-20. Markah lulus minimum daripada 80 tu 50% minimum, penilaian pengetahuan 10. Jadi totalnya 60 untuk minimum. Ya, kalau markah 58, 59 baru tidak terampil. Okey, dan setiap komponen ni mesti lulus. Contoh kalau prestasi 47, pengetahuan 20, semua dia boleh jawab. Jadi berapa total markah dia? Pengetahuan dia 20, penilaian prestasi 47. 67. Berapa total? 67. Terampil ke tak? 67%. Tak Terampil atau tidak? Tak terampil. Penilaian prestasi tak Terampil kan? mencapai 50. Ya. Dia kena tengok total dan setiap komponen tu kena terampil. Walaupun penilaian pengetahuan dia full mark 20, tapi prestasi dia tak bawah minimum 47, 48. Walaupun markah keseluruhan dia 68, 67 atau 68 atau 69, tetapi dia tidak terampil sebab salah satu komponen ni, penilaian prestasi dia
tidak terampil. Sama juga sebaliknya, kalau walaupun penilaian prestasi dia 80, tapi penilaian pengetahuan dia dapat 7 atau 8 saja. 87% keseluruhan. Tapi status dia tetap tidak terampil sebab penilaian pengetahuan dia di bawah markah minimum, markah lulus minimum. Dia kena terampil dua-dua komponen ni. Sekurang-kurangnya 50% untuk prestasi dan sekurang-kurangnya 10 untuk pengetahuan. Okey. Itu untuk penilaian amali. Kemudian penilaian amali untuk tahap 4 dan tahap 5. Tadi SKM. Untuk diploma, dia ada tambahan kepada LPKT. Laporan pengalaman keterampilan terdahulu. LPKT kena lulus, markah lulus dia juga adalah 60%. Ya. Amali tadi 60, markah minimum, LPKT juga 60%. Okey. Minimum 60%. Okey, yang ini adalah kandungan soalan amali. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang perlu membangunkan soalan amali, boleh rujuk dalam ni. Saya tak akan go detail lah. Kita akan go through saja supaya tuan-tuan dan puan-puan faham bagaimana soalan amali itu dibuat. Ya, dia ada ini kandungan utama dia lah. Apa keterampilan dia, tempoh berapa lama, apa tugasan dia, apa senarai bahan, apa peralatan dan kriteria penilaian. Ya. Komponen ni praktikal, perkara kritikal, proses kerja, hasil kerja, sikap keselamatan. Ini apa yang akan dinilai. Kritikal, proses, hasil dan sikap keselamatan. Okay, ini format dia. Kena ada nama apa, tahap berapa, senarai, kompetensi teras. Dekat sini semua CU perlu disenaraikan dalam NOS tu. Kalau ada 10 CU, senaraikan semua 10 CU. Tetapi soalan amali itu hanya melibatkan 1 atau 2 CU saja. Hitamkan CU yang berkaitan dengan soalan amali. Ya. Senaraikan semua CU, tetapi hanya hitamkan CU yang berkaitan dengan soalan. Okey. Okey, ini dinyatakan tugasan. Tugasan tu adalah soalan. Ya, soalan tu biasanya dia ada 2, 3, 4 ataupun 5 yang berkaitan. Okey. Kemudian ada senarai bahan dan nisbah kuantiti dia. Satu bahan tu untuk berapa calon. Okey, dan senarai bahan ni kalau PB dan PPA dia kena sediakan awal. Okey. Okey. Okey, senarai bahan mesti nyatakan kuantiti bahan dalam unit yang boleh diukur. Contoh kalau garam tu secubit garam. Itu tak boleh diukur. Jadi kena ada kuantiti yang boleh diukur. Ya. Okey. Kemudian peralatan, tadi bahan penggunaan base, ini peralatan. Okey, kemudian kriteria penilaian. Macam mana prestasi calon akan dinilai. Okey, ada 4 perkara yang calon akan dinilai masa penilaian prestasi. Yang pertama adalah perkara kritikal. Perkara kritikal ni adalah output. Output kerja tu, dia mencapai objektif ataupun tidak. Contoh, kalau membuat wiring lampu, contohnya lah buat wiring lampu, kalau kita switch on, lampu tu menyala ataupun tidak. Kalau dia menyala, terampil. Maksudnya perkara kritikal tu full. Kalau switch on, lampu tak nyala,
Perkara kritikal terus gagal. Dan untuk perkara kritikal dia tidak ada markah. Dia terus ya ataupun tidak. Ya, kalau switch on menyala, perkara kritikal dia terima. Kalau switch on lampu tak menyala, perkara kritikal terus tidak. So pelatih ataupun calon terus tidak terampil lah. Tak payah tengok kat bawah-bawah ni lagi. Ya. Itu perkara kritikal. Contoh dekat sini, soalan ni, sistem brek berfungsi mengikut spesifikasi pengeluar dan tiada kebocoran bendalir brek. Ini dia akan tengok dulu. Kalau sistem brek berfungsi dan tak ada kebocoran, perkara kritikal dia luluslah. Dan baru dia akan tengok selepas-lepas tu. Tapi kalau perkara kritikal ni, ada kebocoran, contohnya sistem brek berfungsi tapi ada kebocoran. Terus perkara kritikal tu tak lulus, terus tidak terampil. Ya, dia markah dia 0 ataupun 100. Ya ataupun tidak. Okay, proses kerja tu dia akan tengok proses kerja bermula daripada awal sampai habis. Hasil kerja dia akan tengok dari segi parameter yang ditetapkan lah. Ya, dan sikap keselamatan dan alam sekitar. 4 perkara yang akan dinilai semasa penilaian amali. Okey, ini contoh. Okey, tengok bawah ni. Kalau tuan-tuan ada slide, perkara kritikal ni wajib lulus. Jadi dia ada terima, tidak terima sahaja. Dia tak ada markah dekat sini. Ya ataupun tidak. Jadi sebab itu kita nak panggil dia perkara kritikal. Ya, dia sama ada ya ataupun tidak saja, dia tak ada markah. Yang lain, proses kerja, proses kerja, hasil kerja, sikap keselamatan dan alam sekitar, semua ada markah. Ya, semua ada markah. Proses kerja 80%. Hasil kerja 10%, sikap dan keselamatan 10%. Okey, semua ni ada markah. Perkara kritikal wajib terampil, dia tak ada markah. Proses kerja, ini pembahagian dia. Proses kerja 60%, hasil kerja 10%, sesi soal jawab 20%. Saya rasa yang ini yang terkini. Ya. Sebab ni tadi sikap dan keselamatan 10% kan. Sekarang dah sesi soal jawab 20%. Dia sesi soal jawab 20%, 6, 7, 8, 9, 10. 100%. Ini kaedah penilaian untuk penilaian amali. Kalau sebagai pengurus PPA ataupun pengurus pusat bertauliah, kena terangkan kepada calon macam mana dia akan dinilai. Ya, 5 perkara ni lah. 5 perkara ni kena terangkan kepada calon. Perkara kritikal, proses kerja, hasil kerja, sikap dan keselamatan. Kemudian sesi soal jawab. Ini yang dia akan nilai. Okey, dan pastikan objektif perkara kritikal tu tercapai. Ya, kalau contoh buat baju, blouse, size M, itu perkara kritikal dia, salah satu perkara kritikal. Kena bila jadi kena dapatkan size M lah. Kalau terkecil size S atau terbesar size L, perkara kritikal dia tidak diterima. Maksudnya tak lulus lah. Itu perkara kritikal. Okey. Dan kalau dia perkara kritikal tu adalah sesuatu kefungsian macam switch elektrik ataupun enjin, dia kena berfungsi. Perkara kritikal dia adalah dia berfungsi. Ya. Kalau tak berfungsi, maksudnya perkara kritikal dia tidak gagal lah. Okay. So bawah-bawah ni dah dia tak akan tengok. Okay. Itu kritikal untuk amali. Okay. Ada soalan untuk penilaian amali? Kaedah penilaian amali? Ya. Sama tanya. Itu kalau dia sudah
sudah wajib itu perkara kritikal, berapa markah dia akan dapat? Untuk apa? Itu perkara praktikal, dia sudah terampil. Okey, berapa markah dia akan dapat? Markah, Puan, markah. Dia tak ada markah. Perkara kritikal, kalau apa ni tadi dia tulis terima atau tidak Terima atau terima. tidak. Okey, kalau perkara kritikal dia terima, dia tak ada markah. Dia terus baru dia akan tengok yang bawah-bawah tu. Proses kerja, hasil kerja, sikap kesempatan, semua ni lah. Kalau perkara kritikal dia tidak diterima, dia terus tak terampil, yang bawah ni dia tak akan semak lah. Dia tak akan Faham. kalau PPL dia ada yang dia nak tengok, dia tengok jugalah. Ada PPL dia tak nak tengok, dia tak tengok lah. Dia tak ada markah dekat perkara kritikal dia ataupun tidak saja. Kalau ada markah tu adalah markah untuk proses kerja, hasil kerja, sikap, semua ni lah. So Puan, adakah bermaksud kalau dia sudah terampil perkara kritikal, so proses kerja dia punya markah agak tinggi sikit lah? Ya. Ya. Perkara kritikal dia kalau contoh tadi switch on lampu nyala, okey. So dia akan tengok proses kerja tu, dia bagi markah ni contoh macam ni lah. Proses kerja dari segi apa yang dia akan nilai, semua markah-markah tu dekat sini lah, weightage dia. Komponen break apa semua ni. Kena tengok pada soalan. Ya, soalan. Okey, soalan dibangunkan sendiri oleh PBA atau PPB. PPT. Sorry. Soalan dibangunkan sendiri. Tetapi kalau PPA, sebab PPA dia ada yang institut, ada yang bukan institut. Jadi kalau yang bukan institut tu dia sukar untuk membangunkan soalan. Jadi soalan kalau tak ada soalan boleh minta pada PPT, pada JPK untuk dapatkan soalan. Tetapi bergantung kepada bidang. Ya, dia bukan sekejap nak bangunkan soalan yang betul-betul komplit macam ni. Ya, dia kena ada berbengkel apa semua. Dan PPT dia ada bank soalan dia. Ya, dan soalan yang telah selesai tu dia akan ada sesi soal jawab ni, soalan tu dah dibangunkan. Kat sini tak ada. Ini hanya proses kerja saja. Puan nak tanya, soalan tu dibangunkan oleh siapa tadi? Kalau pusat bertauliah, soalan PB bangunkan sendiri. Kalau Okay, PPA bangunkan sendiri. Kalau tak ada soalan, susah nak bangunkan, biasanya PPA lah ataupun syarikat yang menjadi PPA, dia tak ada kemahiran kepakaran untuk bangunkan soalan, boleh minta pada JPK, dan kalau bidang tu soalan dia dah dibangunkan oleh PPT, jadi kita akan gunakan soalan yang diberi oleh PPT. Unit PPT. Kalau bidang tu masih belum ada soalan, PPT belum bangunkan lagi untuk bidang tu, PPA kena bangunkan sendirilah, kena minta pusat bertauliah ataupun kena minta khidmat PPT ataupun PPL PPT yang dah biasa bangunkan soalan. Puan, maaf saya nak tanya. Kalau format dia dah ada. Format kita JPK dah sediakan. Inilah yang saya terangkan dalam ni. Ini format dia. Jadi ikut format ni saja. Cuma bangunkan soalan tu mengikut format yang dah ditetapkan oleh JPK. Saya rasa dalam website JPK pun dah dimasukkan contoh soalan amali. Bangunkan ikut format yang diberi. Tukar kepada soalan saja. Puan, nak tanya, dekat mana kita boleh semak soalan yang telah dibangunkan? Tu tak ada. Itu bank soalan tu hanya untuk dalaman, untuk unit NOS dan unit PPT. Nak tahu tu kena tanya email pada DO ataupun ketua unit PPT. Ada tak soalan-soalan ni? Soalan untuk bidang ni tahap berapa, bidang apa tahap berapa. Yang saya tahu tahun lepas dia dah bangunkan untuk pakaian, masakan, automotif,
otomotif, elektrik, mesin. Itu yang tahun lepas lah. Tahun ni pun ada dibangunkan juga untuk bidang-bidang lain. Tapi saya tak pasti bidang apa. Ya, Okey. dia banyak bidang. So kita bangunkan sikit-sikit. Saya boleh email kat unit tadi Ketua unit lah, ketua unit PPT sekarang Cik Zulkifli Abdullah. Zulkifli Maknanya kalau Zulkifli. set soalan tu kalau set soalan tu dah ada, kita dah boleh guna lah kan? Boleh minta. Boleh minta nak guna soalan ni. Okey Puan. Okey. Puan, Tapi biasa saya nak untuk tanya. PPA lah. Kalau pusat bertauliah PPT, dia pusat bertauliah kan dah biasa buat soalan, dia akan buat sendiri. Puan, saya nak tanya. Dekat slide 4 tadi, Slide 4 tu yang mana? slide 4 yang komposisi pemarkahan penilaian amali tu. Yang mana? Yang ni ke? Tak, yang slide 4 yang daripada first tadi tu, dia nombor 4, komposisi pemarkahan penilaian amali. Lagi sebelum tu. Sebelum tu lagi. Okey, yang tadi. Lagi satu. 1, 2, 3, 4. Inilah. Satu Ini lagi. ke? Bukan. Okey, yang ni. Okey. Kalau dia tak lepas peringkat 1 tu kan, dia tak boleh pergi peringkat 2. Tapi berapa lama tempoh masa untuk dia, means peringkat 1 tu kena ulang semula ke atau macam mana? Okay, untuk DKM, dia ada, kalau calon pilih amali, dia kena buat amali dan LPKT. Okey. Sekejap ya, saya nak kena ingat sebab dia boleh excuse salah satu. Tapi amali ke portfolio? Okey, saya ingat. Okey, amali, kalau terampil amali tapi gagal LPKT, calon perlu mohon semula. Mohon semula untuk bidang yang sama, tetapi hanya buat LPKT sahaja. Amali tak perlu ulang. Okey. Hanya buat LPKT sahaja. Tapi kena buat permohonan semula. Bayar 300 semula. Apa tadi? 500 semula. 500. Tetapi dia tak perlu buat amali, dia hanya buat LPKT sahaja. Dan syarat dia kena buat permohonan tu dalam masa 1 tahun. Dia kena buat permohonan semula dalam masa 1 tahun. Kalau dia lebih daripada 1 tahun, baru dia buat permohonan semula, dia kena buat balik amali tu. Maksudnya peringkat 1 tu, kalau dia fail, memang tak Peringkat boleh. 2 tu tak payah lah. Maksudnya kita tak akan terus ke peringkat 2 lah. Ya, betul. Kita terus Kalau tak untuk ulang terampil dalam. amali, dia tak payah tengok LPKT lah. Tapi kalau dah terampil amali, lepas tu pergi LPKT tak terampil. Maksud status dia tak terampil. Tetapi dia boleh mohon semula dalam tempoh 1 tahun dan buat LPKT sahaja. Tapi amali tak perlu. Tapi kalau amali means yang tadi tu dalam tempoh setahun tu, kalau LPKT dia tak lulus, kan? Tapi kalau amali dia tak lulus, maksudnya dia kena dalam tempoh setahun kena buat dua-dua lah. Sebab kita tak juga. Itu tak ada. Itu tak ada tempoh. Yang tempoh tu hanya untuk kalau dia pengecualian untuk amali saja. Kalau dia tak terampil amali, kira macam dia tak terampil apa-apa lah. So dia kena buat mohon semula dan buat baliklah amali, LPKT. Itu bila-bila masa tak ada tempoh. Yang tempoh ni tadi hanya untuk pengecualian amali sahaja. Sebab amali je dah terampil. Kiranya dia buat permohonan. Kalau nak mengulang balik tu mungkin melibatkan perbelanjaan tambahan. Jadi kita bagi kelonggaran, kecualikanlah amali tu. Okey. Tapi dalam tempoh setahun. Puan, yang ni memang untuk amali kan, untuk DKM atau di LKM. Kalau dia buat portfolio, makna markah lulus tu 100% based on portfolio tu. Macam mana? Kalau portfolio DKM di LKM, portfolio kalau dia pilih portfolio dan LPKT. Okey. Kalau amali dan LPKT. Kalau portfolio dia terampil, dia boleh pergi LPKT. LPKT dia
tak terampil. Dia kena mohon semula, ulang balik lah. Ulang balik, buat portfolio balik. Tapi kalau portfolio tu dah terampil, gunakan baliklah portfolio yang sedia ada tu. Okay. Tapi tetap akan dinilai sebab portfolio yang pertama tu PP dia lain. So penilaian kali kedua, permohonan kali kedua kena tukar sikit portfolio tu supaya dinilai oleh PP yang lain. Dia tak ada pengecualian. Pengecualian hanya untuk amali sahaja. Ya. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada kita sambung untuk soalan amali. Puan, untuk soalan amali, kalau untuk laporan untuk penilaian portfolio dengan penilaian amali, adakah format dia sama untuk borang penilaian yang Puan tunjukkan sekarang ni? Tidak. Yang saya tunjukkan ni hanya untuk amali sahaja. Portfolio dia tak ada macam ni. Portfolio dia menggunakan borang dia ada menggunakan borang penilaian yang kalau tengok pada portfolio tu borang ni. Borang penilaian keterampilan calon. Ya, yang semalam tu tadi saya tunjuk borang ni. Ni borang pink dan ni borang pink semua ada. Mana? Tak ada kat sini. Ni. Borang laporan penilaian keterampilan calon melalui kaedah PPT. Penilaian portfolio. Ini borang untuk portfolio. Ya, borang ni ada dalam berapa? 7 muka surat. Ya, borang ni banyak nak kena isi dan diisi oleh calon, PP dan PPL. Tiga-tiga kena isi. Itu untuk portfolio. Untuk amali, borang yang saya tunjukkan tadi ni lah. Ni, borang ni. Ni, borang ni. Dan borang ni hanya diisi oleh PP dan PPL sahaja. Hanya diisi oleh PPL sahaja. Calon dia tak tengok borang ni. Ya, hanya diisi oleh PPL sahaja. Borang dia lain. Borang pink sama. Borang pink dua-dua guna borang yang sama. Tapi borang penilaian yang tadi tu untuk portfolio, yang ini untuk amali. Okey. Okey, ada soalan lagi? Soalan amali? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Kaedah penilaian amali mengikut tahap hanya dibuka bagi permohonan mengikut tahap sahaja. Dia tak boleh dibuat secara single tier. Hanya boleh dibuat mengikut tahap dan secara micro-credential. Penilaian bagi semua tahap secara berasingan bagi permohonan melibatkan gabungan tahap. Contohnya calon mohon tahap 2 dan 3. So, mungkin boleh bergantung kepada soalan. Mungkin tahap 2 buat pagi, tahap 3 buat petang. Ataupun hari ini buat tahap 2, esok buat tahap 3. Tetapi dia kena buat secara berasingan. Boleh Puan macam tu? Maknanya register sekali ke macam mana? Register sekali, tetapi pelaksanaan amali tu. Mohon tu memanglah mohon 2-3 contohnya. 1-2-3 contoh. Boleh mohon. 2-3 permohonan lah kiranya. Maknanya 900. Tetapi semasa nak buat tu. Semasa nak buat amali tu, kena ada penyelaras yang menyusun jadual. Kalau seorang mungkin boleh buat itulah penyusunan jadual. Kalau ramai, satu PB tu contoh 30 orang, semua mohon 2 dan 3. Jadi mungkin satu hari tahap 2 dulu, semua 30 orang. Esok tahap 3 pula, semua untuk 30 orang. Kalau muat lah, kalau tak muat, dia kena ada jadual dia kalau ramai. Kalau seorang mungkin tak ada masalah. Seorang 2. Penjadualan tu kena, penyelaras tu kena susun. Sebab tu setiap PB dan PPA dia kena ada penyelaras dan salah satu tanggungjawab dia membuat penjadualan untuk
amali tu. Sebab amali dia memerlukan peralatan, bahan guna habis semua. Saya nak isi sekejap dulu. Ya. Puan, Kalau masakkan tu dia kena ada Dalam stesen sistem masakkan tu MySpipe, ada berapa je? dalam sistem Puan, Ya. MySpipe Puan, masa mohon tu dekat sistem MySpipe, kalau untuk kita buat serentak, dia kena buat kena pilih yang mana single tier dekat situ. Tak, dia kena Jadi kat dalam sistem single. MySpipe macam saya nak buat contohlah 2 dengan 3 serentak. Dia nak single tier ke? Nak Single serentak tier. lah nak mohon. Single Dia tier 2, tahap single 2 dan tier 3. lain. Serentak tu maksudnya Nak mohon sekali. mohon tahap 2 dan tahap 3 serentak, tapi dia buat mengikut tahap. Maksudnya serentak tu maksudnya dia buat bersekali, tapi tak semestinya single tier. So saya tanya nak buat single tier atau mengikut tahap? jadi pembayaran tu kena ikut tahap lah kan Puan? Maknanya kalau saya ambil tahap 2 dan 3. Tidak. Oh tidak. Pembayaran mengikut permohonan. Bayaran mengikut permohonan. Satu permohonan, satu bayaran. Satu permohonan, satu bayaran. Untuk mengikut tahap, untuk mengikut tahap, satu permohonan, satu tahap. Dalam satu permohonan tu ada satu tahap sahaja. Itu mengikut tahap. Tapi dia boleh mohon 2, 3 permohonan serentak. Dalam Kalau hari yang single sama tier, lah mengikut. kalau single tier, dalam satu permohonan tu ada 2, 3 tahap. Bayaran dia satu. Dia ikut permohonan ya. Bayaran ni ikut permohonan. Satu permohonan, satu tahap. Tak faham lah Puan. Satu Yang sijil. single tier tu, saya tak faham yang single tier tu. Yang single tier, Sebab bila kita contoh, mohon, kita masukkan kod program dulu kan dalam MySpipe. okey. Ya. Dia ada 2 Okey, dalam program MySpipe, manual. semasa membuat Okey. permohonan, dia tidak ada button pilih single tier atau mengikut tahap. Dia tak ada. Tetapi cara kita buat permohonan itu, sistem akan baca, okey, orang ni buat permohonan mengikut tahap, orang ni buat single tier. Macam mana? Masa buat permohonan tu dah pilih bidang, dah buat penilaian kendiri, dia pilih bidang, jangan tekan, kalau nak buat single tier, jangan tekan selesai. Kalau tekan selesai, habislah itu satu permohonan, satu tahap. Dan sistem akan baca satu permohonan, dalam dia ada satu tahap sahaja. Okey, ini permohonan mengikut tahap. Dia satu permohonan saja. Tapi kalau calon dah pilih satu bidang, dia tambah lagi satu bidang, satu tahap lagi. Jadi dalam permohonan tu ada 2 tahap. Baru tekan selesai, sistem baca, okey, dalam satu permohonan ni ada 2 tahap. Ini adalah permohonan single tier. Calon dalam Bayaran dia akan sistem jadi berapa nanti? bayaran Kalau dia ikut permohonan. permohonan tu kalau ada 2, dia still bayar 300 macam tu. Kalau tahap tu 2 tahap, tapi dalam satu permohonan, bayaran tu 300. Kalau buat permohonan tadi, buat satu permohonan, masukkan satu tahap, tahap 2, selesai. Okey, itu satu permohonan. Lepas tu buat permohonan satu lagi, masukkan tahap 3, tekan button selesai. Itu 2 permohonan. So bayar 600. Tetapi kalau pilih buat permohonan, masukkan satu tahap, lepas tu masukkan satu lagi tahap, lepas tu baru tekan selesai. Maksudnya dalam permohonan tu ada 2 tahap. Itu dikira single tier. Okey, kalau macam kita dah terbuat Dia 2, masuk buat kita boleh permohonan cancel tu. balik tak Puan? Dia tak ada button delete, cuma abaikan je lah dalam tu. Selagi tak dihantar, dia tak akan kira. Kalau dah hantar tu, tak dibayar lah. kena, tak ada. So kalau kalau boleh delete, delete lah. Tapi saya rasa dia button delete tu tak ada. Saya buat pun memang tak boleh delete. Saya buat dummy kan untuk tunjuk pada pada orang luar. So biarkanlah dalam tu. Dia tak boleh delete. Selagi tak dihantar, biarkan aja. Dia tak ada efek apa-apa. Kalau tersilap, buat yang lain. Silap, buat yang lain. Okey. Buat yang baru lah.
Kira selagi tak membuat bayaran apa semua tu dia tak dia kira Selagi tak diabaikan dihantar, sajalah. selagi tak dihantar, dia fikir tak nampak. Okey, baik. Untuk pada paparan calon saja. So abaikanlah. Tak tahulah Okey, kalau baik. next masa akan datang ada button delete tu, bolehlah delete. Kalau Ya. tak ada, abaikan saja. Ya, Okey, baik. biarkan Terima buat kasih, yang Prof. lain. Okey. Nanti kalau apa ada masa sikit, saya boleh tunjuk dekat My Spike tu macam mana buat permohonan yang mengikut tahap dan single tier. Boleh Puan, boleh. Sebab dia tak ada button nak pilih tu. Dia cara kita buat permohonan tu yang sistem akan baca ini single tier atau mengikut tahap. Okey. Puan nak tanya, yang untuk McCluskey pun sama juga ke dia punya kaedah ada? Sama. Sama. Maksudnya Contoh dalam macam satu contoh. permohonan tu kita pilih satu CU sahaja. Lepas tu selesai. Itu satu permohonan, satu CU. Kalau kita pilih satu CU, lepas tu tambah lagi satu CU, tambah lagi satu CU, lepas tu baru tekan selesai, itu single Satu tier. permohonan. Okey, okey. Satu Terima kasih. permohonan. Okey. Okey, ini mengikut Puan tahap. nak tanya Kalau sikit. DKM, DLKM. Puan, minta maaf, nak Ya. tanya sikit ni. Kalau kita Ya. buat melalui portfolio pun kita gunakan semua yang Puan beritahu tadi tu. Kalau kita nak apply untuk banyak-banyak. Ya, sama. Sama. Itu, okey, untuk kaedah penilaian tu ada button untuk pilih. Portfolio atau amali. Yang saya sebutkan tadi tu untuk buat penilaian untuk persijilan single tier atau multi tier. Okey. Itu confuse sikit sebab tak ada button. Tapi Okey. amali atau portfolio ni ada button. So boleh pilih. Okey. Lepas tu gunakan satu portfolio, kita mohon untuk lebih dari satu tahap, boleh? Tidak. Dia satu tahap, satu portfolio. Masih. Walaupun single tier. Okey. Single tier atau multi tier, satu portfolio, satu tahap. Okey, saya contohnya, saya kelayakan tertinggi saya PhD. Boleh saya terus mohon kepada DLKM ataupun DKM? Tidak. Dia kena bermula daripada tahap terendah. Ini syarat persijilan kemahiran Malaysia. Sama ada PPT, SLDN ataupun SLAB, dia terpakai syarat yang sama. Kena tengok daripada daftar notes, dia bermula tahap berapa, kena mulakan dengan tahap terendah. Tak boleh jump terus ke tahap 5, tahap 4, tak boleh. Dia kena bermula daripada tahap terendah. Sebab notes ni dia berkait daripada satu, dia berkait pergi kedua, dia berkait ketiga, dia tak stand alone. Okey? Okey. Terima kasih. Okey? Okey. Terima kasih. Okey, next. Saya teruskan ya. Untuk penilaian amali ni di KMDLKM kena lulus penilaian amali sebelum layak menilai penilaian LPKT. Maksudnya untuk di KMDLKM kalau buat penilaian amali tu kena buat dulu. Terampil baru boleh buat pembentangan LPKT. Calon diberi masa 3 bulan untuk siapkan LPKT setelah lulus penilaian amali. Untuk DKM, DLKM kita bagi masa 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau buat portfolio, 3 bulan untuk portfolio, 3 bulan untuk LPKT. Kalau amali, sama jugalah 3 bulan untuk amali, 3 bulan untuk LPKT. Tetapi calon takkan nak buat amali yang satu hari tu dalam tempoh 3 bulan. Mungkin dalam bulan yang pertama dah buat amali. So dia ada 5 bulan untuk buat LPKT. Ya. Kalau minggu amali tu bila-bila boleh buat. Minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama tu. Jadi selebihnya dia boleh buat LPKT. Ya, ada banyak masa untuk buat LPKT. Puan, dan dia satu soalan ni. Ya. Jurusan saya dalam pengurusan sumber manusia atau dalam bidang pengurusan. Amali ni bagaimana boleh berkaitan dengan ni LPKT ke? Macam mana saya boleh kaitkan jurusan saya dengan amali? Pengurusan pejabat ke? Saya lebih pada bolehlah pengurusan pejabat, pengurusan sumber manusia. Bahagian dia je SKM HR apa ni Puan? Doktor Okey, HR. Okey. SKM HR. Amali ni
dia kena tengok bidang juga. Kalau hard skill, dia senang buat soalan. Kalau soft skill, memang sukar sikit nak buat soalan dia yang boleh melibatkan hands on. So kena tengok kepada NOS, So, keperluan okey, NOS, yang apa buat yang soalan, boleh dibuat amali. okey, mungkin buat Contoh soalan, macam, ya? mungkin buat soalan-soalan tu mungkin tak ada masalah bagi saya. Tapi kalau nak amali ni macam sejenis praktikal kan. So bagaimana nak apply yang jurusan Critical management tu. ni kepada ni? Adakah hanya melalui persoalan ataupun sesi soal jawab dan sebagainya, ataupun ikutkan pada itu? Sebab amali ni memang sejenis praktikal kan. So bila bidang management ini, bagaimana kita nak amalkan dengan amali, dengan praktikal? Amali. Doktor kena tengok dekat dalam NOS tu Puan. Sebab dalam NOS Biasanya, HR tu ada je kerja praktikal. Kena tengok NOS tu. ada, biasanya yang saya tahu itu tentera, dia bidang HR lah, tapi dia tak panggil HR. Dia amali dia adalah dia buat report. Dia buat Ada report je kerja ataupun amali dia dia. buat paperwork atau report atau paperwork itulah. Dia bagi soalan tu ada keperluan-keperluan dia dan hasilkan satu report dan present. Lebih kurang macam itulah bidang tu. Okey, Itu okey. di amali je lah. So dia peralatannya hanya komputer, printer, LCD, itulah untuk present. Alright, terima kasih. Dia ada present. Kalau soft skill ni dia ada present masa amali dia tu. Kalau soft skill tu dia hard skill tu dia tak ada present, dia terus demo. Okay, kalau yang macam HR ni dia buat report, dia buat paperwork ke apa, dia kena present. Masa dia lama sikit lah, seorang-seorang kena present. Okey. Ini samalah macam kita buat WIWA untuk master atau PhD student kan. Tapi dia kena buat ni dalam masa yang diberi. Biasa yang hari tu 4 jam. 4 jam. Sorry. 3 jam lah. 1 jam tu untuk 3 jam, 3 jam setengah, 30 minit tu untuk dia present. Dia tengok soalan, terus buat 3 jam, lepas tu present. Okey, terima kasih. Ya, okey. Masa ni 6 bulan terpulang kepada calon macam mana dia nak susun lah, bila nak buat amali, bila nak buat LPKT. Nak buat serentak pun boleh. So dia bagi 6 bulan, hujung 6 bulan tu baru buat amali, esok buat LPKT. Esok bentang LPKT pun boleh juga. Ya. Okey. Ini yang saya cakap tadi, calon yang gagal. Puan, saya cuba masuk dekat MySpike macam yang Puan cakap tadi, dia still akan jadi satu-satu permohonan jugalah Puan. Dia tak boleh nak tambah. Dia tak boleh nak tambah kod yang lagi satu tu untuk macam kita nak buat Ya. single tier tu. Okey, nanti kita tengok. Nanti saya masuk MySpike. Kita tengok ya. Okey, saya habiskan ni dulu. Okey, baik. Okey, itu cara masa nak buat permohonan kan. Okey, nanti kita tengok. Okey, ni yang saya sebutkan tadi, calon yang gagal penilaian LPKT boleh mohon semula penilaian LPKT tanpa perlu menduduki penilaian amali, dan permohonan tu kena buat dalam tempoh setahun dari tarikh lulus penilaian tersebut. Ya, ni yang kalau gagal LPKT sahaja, tapi amali dia lulus. Jadi dia buat permohonan semula, bukan ulang nilai ya, permohonan semula. Tapi hanya buat LPKT sahaja. Amali tak perlu. Tapi permohonan tu kena buat dalam tempoh 1 tahun. Kalau lebih setahun baru dia buat permohonan semula, dia kena buat amali balik. Ya. Ini yang soalan tadilah. Okey. Okey, ada soalan? Maknanya Puan kalau dia kena repeat LPKT, dia kena bayar semula ke? Ya, itu dikira permohonan semula. Permohonan semula. Bukan ulang nilai, bukan repeat. Dia kira macam memohon semula. Macam buat permohonan barulah. Sebab LPPT dia tak ada ulang nilai ni. Dia sekali je. Gagal, mohon semula. Bukan ulang nilai.
Okey, kadar bayaran untuk penilaian amali. Okey, ini melibatkan PB dan PPA. Okey, jadi kos bahan peralatan yang digunakan sepatutnya ditanggung oleh PB dan PPA, ya. PB dan PPA akan menanggung kos tu. Tetapi PB dan PPA boleh mengenakan bayaran kepada calon. Okey, kadar bayaran ataupun yuran lah yang PB atau PPA boleh kenakan kepada calon mengikut kadar yang ditetapkan ni lah. Penetapan maksimum kadar bahan penilaian yang boleh dikenakan kepada calon. Kalau hard skill, sijil 600, diploma 500. Kalau soft skill, contoh macam HR tadi, sijil 400, diploma 500 sama. Ya. Ini kadar bayaran anggaran maksimum yang PB dan PPA boleh kenakan kepada calon. Ya. Tapi ini mengikut PB dan PPA lah, mungkin boleh kurang. Kalau lebih tu ada justifikasi dia lah. Dia calon kena bayar kepada PB atau PPA. Okey. Ini apa yang dikategorikan sebagai hard skill dan soft skill. Ya, hard skill ini kategori yang ikut MSIC. MSIC. Malaysian Standard Industrial Classification. Ya. Okey, itu amali tadi. Kedua, kaedah penilaian, portfolio dan amali. Okey, sekarang ini JPK sejak daripada tahun lepas lah, kita lebih menggalakkan calon untuk memilih amali bagi mengurangkan isu percanggahan penilaian portfolio antara calon PP dan PPL. Ya, seperti yang saya cakap tadi, kalau portfolio penilaian keputusan banyak bergantung kepada PP dan PPL. Ya, kalau kena PP, PPL yang okey-okeylah. Kalau tak, memang banyak isu faktor manusia. Kalau amali, keputusan bergantung kepada calon. Calon terampil atau tidak berdasarkan keputusan amali dia. Dia tak banyak sangat faktor penilai, pegawai penilai dekat situ. Ya, jadi nak mengurangkan kerenah PP dan PPL, pertikaian keputusan calon. Memang banyak kita terima pertikaian calon tak puas hati, gagal, apa semua. Kalau amali tak ada pula setakat ni yang pertikaikan kalau dia terampil atau tak terampil. Tapi kalau portfolio, banyak aduan, pertanyaan aduan yang diterima. Kenapa? Pertikaian lah, pertikaian yang timbul. Jadi kita menggalakkan penilaian amali. Sebab tu JPK sendiri setiap tahun akan bangunkan soalan-soalan amali. Sebab ada PB, PPA yang kekangan dia untuk buat soalan. Kalau dia boleh buat soalan macam PB, dia boleh buat soalan, tak ada masalah, dia boleh buat. Kalau PPA biasanya dia tak ada kepakaran untuk buat soalan. Jadi boleh minta daripada JPK. Kalau bidang tu dah ada soalan dibangunkan, kita gunakan soalan tu. Ya. Jadi kalau boleh buat amali, buat amali. Kalau bidang tu memang tak sesuai buat amali, baru buat portfolio. Ya, baru buat portfolio. Okey. Ada soalan tentang amali? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan masuk FPKT. Tapi kita break dulu dalam apa ni?
10:20. Jadi kita mula balik. Kita masuk balik 10 minit kemudian, 10:30. Boleh ya? Kita mulakan dengan LPKT lepas tu. Boleh. Boleh Puan. Boleh Puan. Terima kasih. Okay.